Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam, bab yang keempat, larangan ataupun disebut al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang keenam di antara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah amalan riba. Riba ni satu amalan yang sangat meluas di dalam dunia hari ini, dalam dunia kapitalis yang menguasai ekonomi dunia. Maka cengkaman riba ini berlaku dalam dunia moden dan juga dalam zaman jahiliah itu berlaku. Riba satu pengharaman yang sangat jelas. Allah SWT menerangkan sendiri tentang bahaya riba yang telah kita jelas beberapa kali dalam siri-siri khas tentang bahaya riba. Riba, ar-riba dari sudut bahasa, al-lughah, fil lughati, bermaksud pertambahan dan kesuburan. Raba yarbi maknanya tumbuh, subur, gemuk, itu mana riba. Sebab apa? Sebab orang yang mengamalkan riba ni duit dia bertambah. Buta 1,000 naik 1,200, 1,500, lagi tak lama tak payah lagi gemuk dia. Itu mana riba. Dalam istilah Islam, ia ditarifkan, didefinisikan sebagai satu lebihan harta dengan tidak ada pertukaran dalam urusan pertukaran harta dengan harta. Lebihan harta naik gitu ya, gemuk-gemuk naik, lagi banyak. Itu dari sudut ta'rif. Riba terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, ribal fadli. Ribal fadli yakni riba lebihan, tak sama sukatan, tak sama timbangan, tak sama bilangan. Itu dipanggil ribal fadli. Iaitulah pertambahan dalam jual beli yang melibatkan jenis yang sama, seperti jual beli emas dengan emas. Jual beli emas dengan emas. Oleh kerana emas awak ni lama, saya punya baru, maka 1 gram kena tukar dengan 1,5 gram. Itu tak sama. Itu sudah jadi riba namanya. Perak dengan perak, tamar dengan tamar, dan seumpamanya. Mana barang-barang ribawi, seperti makanan dengan makanan, beras dengan beras contohnya. Beras A dengan beras cak kambing. Beras basmati ni mahal harga dia. Sekilo harga dia RM10 contoh. Beras biasa ni harga dia RM5. Jadi kalau nak tukar beras dengan beras, tak boleh tukar 2 kilo tukar sekilo lah. Itu dipanggil ribal fadli. Oleh kerana dia jenis beras sama beras, maka mesti sekilo sama sekilo. Habis nilai tak sama, jual, jangan tukar. Jual dengan duit, kemudian beli. Itu bau-bau sesama masalah. Itu dipanggil riba al-fadli. Anak tak hurai panjang lah jenis-jenis riba ni. Para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita dalam kuliah khas, tajuk dia bahaya riba. Yang kedua dipanggil riba an-nasi'ah, iaitulah riba kelewatan bertangguh. Sebab awak tangguh, tak lambat bayar, naik. Itu dipanggil riba an-nasi'ah, ataupun disebut dengan nama riba al-jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, inilah amalan riba dia. Awak nak hutang duit saya 1,000, boleh ambil 1,000, bayar 1,200 dah tu, tapi lambat bayar, naik interest, bunga. Ini dipanggil riba an-nasi'ah. Dan inilah riba yang masyhur, iaitulah pertambahan yang dikenakan atas orang yang berhutang. Jadi ini riba yang masyhur. Yang masyhurnya iaitu riba jahiliah ni, riba an-nasi'ah. Lambat naik, lambat bayar, naik. Lambat bayar, naik. Itu dia panggil bertambah, berkembang, berbiak, beranak. Ini riba macam ni,
riba an-nasi'ah. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan riba ini, maka dengarlah arahan, dengarlah amaran Allah Azza wa Jalla tentang bahaya riba ini. Jadi dalam kitab kita ni dia tak hurai panjang tentang hukum, dia nak hurai tentang kenapa riba itu diharam. Kitab kita lebih kepada sistem hikmah, rahsia syariah. Mengapa Allah haramkan riba? Ini kita belajar pada kali ini. Riba adalah suatu yang diharamkan secara qat'i, secara jelas. Ia jelas dan tiada kesamaran. Mana jelas, wadah, nyata. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang makan, yang mengambil, jual beli cara riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Orang panggil huyu hayang. Lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi orang kita ni, orang-orang yang menganggap jual dengan riba sama, inilah balasan dia. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhannya, lalu dia terus berhenti daripada mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Mana kepala modal dia boleh ambil balik. Mana dia dah melabur dalam sistem riba ni 10,000. Bila dia berhenti taubat, naik 15. Dia boleh ambil 10 saja. Yang 5 lagi tu laburlah pergi tok mana-mana. Buat jalan, buat tandas ke. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah tentang taubatnya, serah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Tuhan terima. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal dalamnya, wal iyazubillah. Suratul Baqarah 275. Jadi ini amaran keras daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain firman Allah Ta'ala lagi, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, para jemaah muslimin dan muslimat, tadabbur ayat ini. Allah panggil kita dengan sebaik mungkin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah panggil kita, suruh kita bertakwa. Yang ketiga baru dia sebut wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jangan ambil lagi. Bila? In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Tengok, Tuhan kata kalau kamu orang beriman, stop, bawa main riba, jangan main lagi. Itu. Tapi kalau orang tak beriman, dengar saja. Baik, kalau tak nak berhenti juga macam mana? Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan baki riba lagi tu, masih lagi buat lagi, tak tutup lagi akaun riba, tak tarik balik saham-saham patuh riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Siapa dia berani nak berperang dengan Allah, teruskanlah main riba. Jika kamu bertaubat daripada mengambil riba, maka bagi kamu modal hartamu,
kamu tidak menganiayai dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah 278 279. Mengenai ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar dalam bidang tafsir Quran, kata apa? Siapa dia nak berperang dengan Allah, ambillah pedang kamu pada hari kiamat, jangan tinggalkan riba. Ini amaran keras. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni kata Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa. Ini bahaya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, penerimanya, orang yang jual ambil riba, memberi riba, jual beri, token, yang menjadi jurutulis, manager, kaning, semua terlibat, dan kedua-dua saksinya. Baginda bersabda, hum sawa, mereka semua sama dosa dia. Token riba, juru ambil riba, juru beri riba, kani yang menulis, sama, kena berlaku. Hadis ini riwayat Muslim nombor 1598. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah ma wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba, ila akhiril hadis. Maksudnya, hindarilah kamu sekalian daripada 7 dosa yang membinasakan. Ini dosa besar. Lalu mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Ini yang paling besar sekali. Dan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan cara yang baik, bunuh orang yang tak tahu pasal, dan memakan riba. Ini dalam 7 golongan yang binasa ni, salah satu daripadanya riba. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi besar dia punya larangan, keras. Mau dosa besar, orang yang melakukannya telah mengangkat bendera perang dengan Allah pada hari kiamat. Riba telah tersebar dan berleluasa dalam banyak urusan muamalat, terutamanya dalam bidang keuangan. Ini disebabkan oleh sistem perbankan hari ini yang berkonsepkan kepada sistem riba di bawah kapitalis. Bahkan sistem keuangan antara juga berkonsepkan kepada sistem riba, dan yang membuat ketetapan ialah negara-negara kaya. Sudaga-sudaga besar dunia yang buat ketetapan tentang riba ini. Mari kita orang Islam pun ikut juga. Negara-negara tersebut adalah seumpama seorang peniaga yang kaya dalam sebuah negeri yang harta miliknya sangat diperlukan oleh orang ramai. Ini bandingan. Dia lalu menetapkan undang-undangnya, sistem riba atas mereka, untuk memastikan bahawa mereka terus memerlukannya dan terjamin asetnya, dan asetnya akan bertambah, serta tidak akan sekali-kali kerugian dalam apa-apa jua keadaan sekalipun. Jadi bagi dia, dia tak akan rugi. Bagi berhutang kepada orang, orang tak bayar, lagi naik, lagi naik. Lama tak lama naik, bankrupt. Ini cerita puak-puak ni, sistem riba. Inilah realiti yang berlaku. Negara-negara kaya yang dikuasai oleh Yahudi dan Kristian telah menetapkan sistem keuangan yang berasaskan riba supaya kekayaan dan kekuasaan mereka berpanjangan, manakala orang lain akan terus berada dalam kefakiran dan bergantung kepada mereka. Jadi negara-negara miskin, negara-negara yang hagah ni, dia lah miskin, pula tu berhutang banyak, akhirnya dia panggil divisi. Bila divisi, terpaksa lah tekan rakyat sendiri pula. Cukai ni naik harga barang dengan alasan nak stabilkan ekonomi negara. Ini masalah.
Satu sistem yang dibuat oleh penjajah. Penjajah zaman dulu, zaman sekarang, penjajah dari segi keuangan masih berlalusan. Satu lagi yang menyebabkan kemunduran, iaitulah pemerintah yang menjaga negara umat Islam ini boros, berbelanja tak tentu pasal. Jadi akhir sekali rakyat ditekan dengan pelbagai-bagai cukai dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan riba dengan pengharaman yang jelas, dan seluruh umat Islam telah berijma', bersepakat atas pengharaman tersebut. Jadi pada asasnya, pada dasarnya, riba ini setelah satu benda yang jelas, tidak ada siapa yang boleh pertikaikan. Kalau siapa kata riba tak haram, orang itu boleh bawa kepada rusaknya agama Islam. Mungkin dari sudut perincian tu berlakulah khilaf di kalangan ulama. Ulama-ulama semasa ini pun berlaku khilaf. Walau macam mana pun mereka sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem keuangan ini dengan masih lagi bermuzakarah, mengkaji, menyelidik dan sebagainya. Jangan pula mari kita ni tak ada, sama ya, riba bank Islam dengan tak Islam sama je. Ini pintu belakang nak pergi riba. Jangan. Sahabat-sahabat kita, panel-panel syariah yang di dalam peringkat dunia, peringkat antarabangsa, ulama-ulama besar berusaha mencari jalan macam mana nak menyelamatkan ekonomi umat Islam. Tiba-tiba mari kita hancur, bodoh gitu ya, tak jatuh, sama ya, habis. Itu dari sudut orang yang nak berbahas. Dari sudut orang kampung pula tak tahu apa benda. Bank belaka dia kata. Bank Islam ke, ya, perbankan Islam ke, sama ya. Jadi jangan kata sama. Macam mana boleh sama? Ini konsep lain, ini konsep yang sangat jelas. Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan sesuatu melainkan apa-apa yang memberi kemudaratan kepada manusia. Allah akan haramkan bila benda itu mudarat. Namun syaitan dan orang-orang yang berkepentingan akan menghiasi kebatilan terhadap manusia dan menyerlahkannya dalam bentuk indah yang penuh kesamaran dan tipu daya. Lalu mereka menganggap bahawa riba membawa manfaat pada mereka. Oh, riba ni bagus ni, sebab kita dapat pulangan yang besar. Ini samalah seperti penjual arak dan pengedar dadah. Ia meyakinkan kepada peminum-peminum dan penagih-penagihnya bahawa bahan tersebut sebagai sesuatu yang berfaedah dan baik. Oh, awak makan ni sihat, relax, orang panggil. Ini semua ni karut belakang. Kita berpindah kepada hikmah ataupun kesan buruk daripada perbuatan riba ini. Apa dia kesan buruk? Kenapa Allah Ta'ala haramkan riba ini? Cuba kita belajar. Dalam kitab ini disenaraikan 8 kesan yang kita boleh teliti daripada pengharaman riba ini. Kesan buruk yang pertama, dia panggil sini. Ini yang paling besar sekali, yang paling ditakuti sekali, iaitulah diperangi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia berani nak angkat bendera perang dengan Allah dengan Rasul, teruskanlah. Sistem riba yang dia ada tu teruskan, jangan ada tukar-tukar lagi. Sesungguhnya seorang pengamal riba telah membuka medan peperangan atas dirinya yang mana dia sendiri tidak mampu untuk menangkisnya, dia tak akan mampu, iaitu diperangi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia akan berada dalam kemurkaan Allah dan menjadikan dirinya musuh bagi Allah dan Rasul. Macam mana kita nak dapat kesayangan Allah, mahabbatullah, kalau kita telah berani mengisytiharkan angkat bendera perang terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bererti dia akan ditimpa balasan dan musibah, sama ada disedarinya ataupun tidak. Kita akan kena. Sekalipun dia terselamat di dunia secara zahir, namun di hadapannya terdapat satu perkiraan amal yang cukup sukar dan azab yang maha pedih pada hari penyesalan. Sedangkan penyesalan tiada guna baginya lagi
pada hari diminta keuzuran, tetapi segala alasan tidak akan diterima lagi, dan itulah hari kiamat. Ini kesan efek yang paling besar sekali, iaitulah seorang ini telah mengisytiharkan perang dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesan yang kedua, di bawah kategori B, riba juga menyebabkan beberapa bencana yang mengancam ummah. Yang tadi kita dengan Allah, ini dari sudut hak manusia. Ancaman yang dibuat oleh riba ni banyak perkara. Yang pertama, seorang pengamal riba tidak akan melakukannya melainkan dia adalah seorang yang mempunyai hati yang sangat keras. Nas'alullah as-salamah. Orang keras hati saja orang yang boleh buat riba. Seorang yang amat rakus dan orang yang menggunakan cara yang sangat keji dalam mengambil kesempatan. Ini kerana dia mengambil kesempatan atas keperluan orang yang memerlukan hutang, iaitu desakan keuangan yang diperlukan, sama ada untuk melangsaikan hajatnya ataupun untuk memulakan aktiviti perniagaan yang boleh membawa keuntungan dan menyara kehidupan dengannya. Ini satu. Lantas, dia telah membelenggu penghutang tersebut dengan kadar riba yang sangat tinggi, mengecapi hasil usaha orang lain, memakan keuntungannya, malahan mungkin modalnya juga. Subhanallah. Orang ni nak berniaga, perlu pada duit modal nak berniaga, kita pergi beri hutang dengan cara riba. Terpaksa dia kena bekerja siang malam nak bayar hutang, nak bayar bunga interest riba yang telah ditetapkan itu. Ini mesti satu benda yang besar. Bahaya yang kedua, orang yang berhutang akan ditimpa kegelisahan, kemurungan dan tekanan jiwa yang kuat siang dan malam disebabkan riba. Allah, riba punya pasal tidur tak lena. Ini menyebabkan daya kekuatan dirinya akan lemah, dan jika ia bertambah, boleh jadi kegelisahan dan kemurungannya akan menyebabkan kematiannya. Duk mikir ke riba, nak bayar tak boleh, dia punya riba naik. Ini kes yang berat yang berlaku kepada sistem riba. Masalah yang ketiga, masyarakat yang dikuasai oleh amalan riba akan kehilangan nilai-nilai kemesraan, hilang kasih sayang, tolong menolong dan nasihat menasihati tak ada lagi dah. Mereka akan dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, tamak halaba, mengambil kesempatan dan memutuskan hubungan. Sebabnya, ini kerana riba adalah semata-mata eksploitasi oleh orang kaya terhadap orang yang memerlukan wang untuk menambahkan keuntungannya dengan cara berterusan. Sebaliknya, masyarakat akan bertambah rugi, bertambah kemiskinan, dan kepapaan akan berterusan. Orang kaya riba ni lagi tinggi, orang yang memerlukan orang miskin lagi tertekan di bawah cengkaman penguasa-penguasa riba. Yang keempat, harta kekayaan hanya akan berlonggok di tangan sekumpulan manusia sahaja, iaitulah golongan yang mengenakan riba. Hartanya tidak akan terdedah kepada kerugian kerana dia menyerahkan wang kepada penghutang dan keuntungannya akan terjamin. Dia duduk saja bagi hutang ke orangnya, boleh duit. Harta tersebut akan bertambah dengan imbuhan yang cukup terjamin. Maka harta kekayaan berlonggok di tangan kumpulan tentu saja. Mereka inilah yang menguasai kehidupan orang ramai dan mempergunakan mereka untuk mencapai kepentingan. Perkara ini berlaku di peringkat negara dan juga di peringkat orang perseorangan. Samalah, negara pun berlaku, individu pun berlaku. Kita dapat lihat bahawa banyak negara yang dikuasai oleh mereka yang kaya raya, iaitu mereka yang mengambil riba. Manakala negara-negara kaya akan menguasai negara-negara miskin sehingga dalam segala urusan pentadbiran. Ini disebabkan oleh negara-negara tersebut menanggung hutang dan berhajat kepada negara kaya. Jadi kita berhajat kepada orang besar,
Hak besar pula duk bagi hutang kepada kita dengan interest, dengan ribanya. Bahaya yang kelima, produktiviti juga akan menjadi lemah disebabkan oleh riba, kerana keuntungan dengan cara riba tidak memerlukan kita mendedahkan harta kepada kerugian melalui sektor industri atau perniagaan. Orang ramai boleh membuat simpanan wang di bank-bank dengan tujuan mendapat laba, mendapat interest, dengan tidak perlu mengerah tenaga untuk mendapatkan keuntungan. Begitu letak duit dalam bank, tunggu je, ujung tahu interest mari. Ini riba yang berlaku. Maka kerana itulah dalam Islam ini, supaya dia tidak jadi riba, maka dibuat satu sistem dia panggil akad mudharabah. Penyimpan itu berniaga bersama dengan pihak bank. Maka ketika itu keuntungan yang diberi itu berdasarkan kepada kadar keuntungan yang mereka dapat. Ini di antara perbezaan. Yang keenam, riba menjadi punca kenaikan harga barang yang berlarutan. Tak turun dah barang ni selagi riba itu masih menguasai. Ini kerana pemilik kilang yang mempunyai hutang untuk membiayai proses pengeluaran produk-produk mereka akan menaikkan harga barang supaya dapat menutup nilai faedah riba tersebut, sedangkan faedah riba adalah suatu yang tidak akan terhenti. Inilah masalah yang dibebani oleh negara-negara barat, dan mereka menamakan fenomena ini dengan inflasi. Riba, inflasi. Allahu Akbar. Yang ke-7, riba adalah punca kejatuhan banyak syarikat dan kilang-kilang besar. Ini terjadi apabila syarikat-syarikat tersebut ditubuhkan atas dasar hutang daripada pelbagai bank dengan faedah, dan ia adalah faedah yang berlipat kali ganda. Syarikat-syarikat tersebut tidak mempunyai modal untuk membiayai perjalanan aktivitinya, bahkan hanya mempunyai hubungan sebahagian modal, dan yang lain adalah dari bank. Apabila suatu syarikat terdedah kepada kerugian disebabkan sesuatu keadaan, dan alangkah banyaknya berlaku, maka ia akan jatuh bankrupt dan akan mengiklankan bahawa dia telah muflis. Oleh sebab hutang-hutang akan semakin bertambah setiap kali ia lewat dilangsaikan. Maka ini akan mengendalikan syarikat tersebut. Ia tidak mampu untuk menutup kerugian dan hutang-hutangnya, memaksanya untuk diiklankan kebankruptannya. Akhirnya pihak bank akan menguasainya untuk melunaskan hutang-hutang yang diberikan. Bank lah terpaksa kena kawal juga. Dia panggil sita barang-barang orang ni, kemudian dilelong, habislah dia. Yang ke-8, yang terakhir, bahaya riba, hikmahnya yang kita nampak. Riba juga punca kehancuran banyak negara dan penyebab wujudnya jurang pemisah yang besar antara negara-negara. Negara-negara yang berhutang, yang dinamakan sebagai negara membangun, tidak akan mampu sama sekali untuk menjadi maju bersama-sama anak bangsanya, biar sekuat mana sekalipun produktivitinya. Ini kerana hasil pengeluarannya akan diagihkan kepada dua pihak. Mana kalau dapat hasil pun dia kena bayar hutang, kena bayar riba dengan bank dunia. Yang lebih lagi dia sendiri nak apa yang jadi. Yang pertama, untuk membiayai keperluan penting bagi negara dan rakyatnya. Yang kedua, untuk membiayai tanggungan hutang-hutang yang semakin meningkat dan bertambah setiap kali berlaku kelewatan dalam melangsaikannya. Maka negara akan terus berada dalam dalam pembiayaan hutang yang berpanjangan. Untuk tujuan tersebut terpaksa diambil sebahagian daripada keperluan penting negara, menyebabkan terpaksa menurunkan nilai mata wangnya, menambahkan cukai-cukai ke atas rakyatnya sendiri. Tengok, cukai naik. Negara kita ni tak segi jauh-jauh. Kereta yang dibuat di negeri kita, kalau dibeli di negara Arab lebih murah daripada beli sini. Ini hasil daripada banyak cukai terpaksa dinaik. Ini banyak lagi cukai-cukai yang nak dinaikkan, kerana nak menuntut inflasi, kerana nak menstabilkan ekonomi, hasil daripada ketirisan dan kebocoran yang dibuat oleh pemimpin. Maka rakyat yang akan menanggung kesan daripada
perkara yang tersebut. Jadi mengurangkan perkhidmatan serta menaikkan harganya supaya dapat menutup hutang-hutang tersebut. Allahu Akbar. Nak tutup hutang, masalahnya kalau tutup sungguh tak apalah, ambil cukai dengan rakyat, tutup dia punya hutang, boleh tahan. Ni dak, dia tutup sini, dia gali sini pula. Nak kata apa? Tutup sini, gali sini. Orang panggil korek, timbus. Yang ini timbus, yang ini korek. Bila nak sesah? Tak sesah. Maka inilah kepentingannya masyarakat mendapat kesedaran bahawa keborosan dan jolinya pemimpin-pemimpin dalam negara umat Islam itu yang menyebabkan negara itu menjadi mundur. Lebih-lebih lagi dicampur pula riba dengan adik-beradik kembar dia, namanya rasuah. Campur dua ni, timbullah apa yang terjadi. Rasuah menghancurkan negara, riba meruntuhkan negara. Dua-dua ni adik-beradik kembar, maka negara tidak akan dapat membangun dengan cara baik apabila perkara ini diamalkan. Manakala pemiutang, orang yang memberi hutang, beri riba adalah orang yang kuat, penekan, keras hati, kuat tipu daya dan jahat tujuannya. Dari sini kita dapat melihat negara-negara miskin akan bertambah miskin, sebaliknya negara-negara kaya akan terus bertambah kekayaannya. Memanglah. Tapi sekarang ini negara-negara besar pun, dunia-dunia yang menguasai negara menguasai dunia pun sudah hampir bengkrak sama, hasil daripada riba punya pasar. Disebabkan implikasi-implikasi tersebut dan pelbagai kesan buruk lain yang amat nyata pada penglihatan bahawa ia menyebabkan kemerosotan banyak syarikat pengeluaran, pengisytiharan kebengkrafan dan kejatuhan banyak negara ke dalam lembah kemiskinan, ia semakin bertambah. Maka dengan sebab ini semua, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan riba. Kamu tak dengar kata Allah Ta'ala haram? Bukannya nak dengar, nak taubat lah. Masih lagi degil, masih lagi keras kepala, masih lagi tak mau taubat, masih lagi. Setiap orang akan mendapati bahawa di sebalik pengharaman itu, kebesaran rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, tak kala dia mengharamkan riba kerana kekejiannya. Seorang pengamal riba adalah umpama seorang penghisap darah yang tidak akan hilang dahaga. Allahu Akbar. Bandingan orang main riba ni seperti penghisap darah yang tak hilang dahaga, nak hidup lagi, nak sedup lagi. Apalagi kalau main riba tu nama dia ahlung. Ahlung kah yang orang takut hari ni? Oh, yang ni bukan hisap darah ni, hisap sekali dengan usus jala perut, sekali dia tarik mari. Dah buta 1000 mungkin bayar 2000, lambat bayar kena ikat. Tengok keluar dalam khabar dulu, kena ikat macam anjing. Bila disiasat rupanya RM1000 saja hutang, bukannya RM100,000. Ini saya panggil ahlung. Tapi orang yang melarikan duit-duit masyarakat ni lepas pula dia. Orang yang pengamal riba ni seorang yang rakus dan yang tidak akan kenyang, tak kenyang. Seorang yang kejam, berhati batu dan tiada belas kasihan. Maka akan didapati bahawa pengharaman riba adalah antara keindahan Islam yang sangat agung dan kerahmatannya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para jemaah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas pengharaman riba ini. Jangan kata, oh susahlah ada riba ni, kita nak meniaga payah. Tak. Sepatutnya bila diharamkan berhentilah daripada buat. Tapi tidak. Pasal itulah saya tengok, bila berlaku sistem riba, maka hilang berkat. Pertolongan Allah Azza wa Jalla tak mari, yang menyebabkan kita bertambah susah. Allah Ta'ala beri pula pemimpin-pemimpin yang boros membelanjakan duit negara, maka ketika itu rakyat makin terbeban. Hasil daripada dosa kita. Kita yang buat dosa, yang menyebabkan, mari sebagai dalam hadis, 5 perkara kamu akan dibala dengan 5 macam jenis apabila kamu buat perkara tersebut. Di antara ini, bila kita buat benda tidak meninggalkan maksiat, maka Allah Ta'ala akan hantar mari jauris sultan, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang rakus yang akan memimpin negara umat Islam. Hari ini nak hapus riba bukan senang. Negeri kita ni pun, walaupun disebut dengan nama membangun bersama Islam, tapi riba masih lagi berlaku. Riba masih lagi berlaku. Banyak lagi bank-bank yang tidak patuh syariah. Itu semua riba. Kalau kita nak kata ini sistem negara Malaysia, bukan kita. Kita membenarkan premis itu dibuka. Kenapa kita boleh halang
Judi tak ada di sini. Tempat-tempat pelacuran tidak ada, alhamdulillah. Tapi riba, kita masih lagi bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak terselindung di sebalik nama membangun bersama Islam selagi riba masih lagi berkuasa di atas bumi yang bertuah ini. Ini kes berat. Jadi kalau kita pemimpin, orang-orang yang berkuasa, kena ambil kira riba masih lagi lebat di negeri kita ini. Yang lain-lain kita boleh bangga, alhamdulillah. Judi tak ada. Orang berjudi ada, itu cerita lain. Tapi nak beri lesen judi tak ada. Minum arak cara berluasa tak ada. Tempat-tempat orang minum arak khas untuk dia ada. Itu satu kebaikan, kita terima. Tapi riba masih lagi berjalan. Anda cuba tanya pegawai-pegawai bank, kalau tutup kita punya sistem apa ini, konvensional dia panggil, yang KP ni, rugi ke tak rugi? Orang bukan Islam kalau dia ikut, tak ada rugi, bahkan untung lagi. Ramai orang yang bukan Islam, non Muslim, telah menggunakan sistem perbankan Islam. Dia setuju, dia terima, sebab tak akan naik. Bila beli 120,000 tak ada lagi naik, dia tak akan berlaku lagi bunga-bunga naik itu. Maka mereka boleh terima. Cuma kita tak bertegas. Bahkan ada lagi satu lagi sistem keuangan yang tumbuh di merata tempat ni, namanya keuangan berlesen. Apa ni dia panggil, pusat keuangan ekspres. Nak buta sekejap ya boleh lulus. Orang yang kena blacklist dengan bank pun boleh buta dengan dia. Contoh, itu semua tu adakah patuh syariah ataupun tak patuh? Kalau tak patuh, siapa yang meluluskan? Inilah permasalahan yang kita nak sebut di sini, bahawa kita kena ambil perhatian dalam isu-isu begini. Kalaulah kerajaan yang meluluskan, membenarkan sistem riba yang berlaku di atas bumi dia, bermakna kita masih lagi berperang dengan Allah Azza wa Jalla di saat kita mempunyai kuasa, walaupun sedikit, tapi sudah ada kuasa. Sekarang ni alhamdulillah sistem perbankan Islam sudah banyak. Kita terima yang ada ini, walaupun ada lagi perkara-perkara yang perlu dibaiki, tetapi sudah ada usaha-usaha ke arah itu. Orang yang condemn sistem bank Islam dia, backdoor tu riba, kita tepi kalau buat tu, dia sendiri pun tak tahu apa juga. Dia duk main riba-riba pun, akhir sekali duk beli hak tu juga. Duk main dengan dinar dirham pun takkan nak pergi beli nasi dengan dinar, kena beli dengan keuangan kertas juga. Jadi ini jangan, kita bukan ghulu, bukan ifrat, bukan tafriq, tapi kita bersederhana dalam masalah ini. Yang kita mengatakan yang jelas, dia ni konvensional yang jelas haram, stop. Sama juga masyarakat kita tak dapat kesedaran. Bila orang kata sistem takaful dengan sistem insurans konvensional, dia kata sama, mana boleh sama? Ada nampak macam persamaan, tapi di sana ada perbezaan. Jadi cukuplah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok, Allah mula dengan 3. Beriman, ittaqullah, wa zaru, tinggalkan riba. Siapa dia yang boleh tinggal ni? In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau kamu tak beriman, teruskanlah dengan riba yang kamu duk main tu, teruskanlah. Berilah kesedaran kepada masyarakat kita sendiri, keluarga kita, pada masyarakat, bahawa kembalilah kepada sistem ekonomi Islam yang sekarang ni sudah ada produk-produk yang islamiknya. Saya tak katalah 100% halal, 100% bersih, tapi usaha ke arah membersihkan itu sudah ada. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, sangat besar hikmah, sangat besar rahsia syariat ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan sistem riba? Karena penindasan-penindasan yang berlaku cukup besar. Maka sekali lagi saya beri peringatan kepada para jemaah, di antara buku-buku yang cantik untuk kita beli, iaitulah sistem riba dalam muamalah yang ditulis oleh sahabat saya Ustaz Dr. Zaharuddin. Cantik, bukunya ringkas, mudah kita beli. Riba dan dalam sistem keuangan Islam, simple, ringkas. Kalau nak tengok ceramah yang saya buat, tajuk dia bahaya riba. Boleh tengok dalam YouTube Abu Anas, tengok cari bahaya riba. Kita dah huraikan apakah barang-barang ribawi, benda-benda yang terlibat dengan riba, dan bagaimana benda ni boleh jadi riba, dan bagaimana nak menyelesaikan sedikit masalah yang kita boleh belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman, meninggalkan sistem jahiliyah ini, kembalilah kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, dan kita bertaubat di atas benda yang telah lepas. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera, dalam keadaan kita diredai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam
perkara-perkara yang diharamkan seluruhnya. Yang ketujuh, iaitulah pengharaman arak dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.